Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, dimuliakan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, kepada tuan-tuan pegawai masjid, pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama memulakan kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan supaya dapat memfokuskan kepada surah Fatir ayat yang kelima dan ayat yang keenam, untuk sama-sama kita ambil pengajaran, mengambil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah kamu sekali-kali menjadikan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Dan jangan sesekali syaitan yang pandai menipu daya kamu tentang Allah. Surah Fatir ayat yang kelima. Baik, di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tak sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak guna pula perkataan ya ayyuhal insan, wahai insan. Allah guna perkataan an-nas, wahai manusia. Sebab surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Nama dia ayat-ayat Makkiyah. Bila ayat-ayat di Makkiyah, kebanyakan Allah menggunakan manusia, Allah menggunakan perkataan nas. An-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia gunakan perkataan nas. An-nas maknanya manusia. Untuk manusia Allah gunakan perkataan an-nas. Kebanyakan penggunaan an-nas, ayat-ayatnya diturunkan di Mekah. Kenapa? An-nas merujuk kepada manusia seumumnya.
Orang baik ke, orang tak beriman ke, orang tak baik ke, samsing kampung dusun ke, hisap dadah ke, siapa ke, dia dipanggil sebagai An-Nas. Tetapi apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, perkataan An-Nas Allah Ta'ala gunakan pula, digantikan dengan perkataan insan. Insan. Surah Al-Insan. Maka digunakan perkataan insan kebanyakan merujuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Sebab di Madinah orang sudah mula mengamalkan tauhid yang betul. Di Madinah sudah mendapat pimpinan daripada Rasulullah. Di Madinah sudah menerima Islam sebagai cara hidupnya. Maka Allah menggunakan perkataan insan. Ya ayyuhal insan. Kalau hak di Mekah dulu, kebanyakan ayat Allah guna perkataan An-Nas, manusia. Siapa-siapa pun, hang baik ke hang tak beriman ke, manusia. Tapi bila mai ke Madinah, Allah gunakan perkataan kebanyakannya ialah Al-Insan. Sebab Al-Insan membawa makna orang yang lebih halus otaknya, pemikirannya, orang yang lebih lemah lembut jiwanya, orang yang lebih lemah lembut hatinya, maka digunakan perkataan Al-Insan. Jadi tuan-tuan, kita di Kuala Muda ni agak-agak An-Nas ke Al-Insan? Wallahu a'lam. Fikir tengok tuan-tuan. Kata orang Perak, jenis keras hati nama dia An-Nas, jenis lembut hati nama dia Al-Insan. Jadi kalau lembut hati, kita pun dengar hari ni nak buat kutipan dana wakaf Madrasah As-Sa'adah, lembut hati kita. Nak sedekah, nak wakaf, tu insan tu. Tapi kalau tengok-tengok, mai-mai sini tengok-tengok, derma lagi. Aduh, puak-puak ni tak habis-habis derma je. Ini An-Nas, adik-beradik Mekah ni tuan-tuan. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, Allah kata apa? Wahai manusia. Maknanya siapa? Baik Islam ke, baik tak Islam ke, baik Melayu ke, baik India ke, Cina ke, orang putih ke, Bengali ke, nama dia apa? Nama dia insan. Mak Saleh ke, Bangladesh ke, Negro ke, siapa ke, nama dia apa? Insan. Allah kata, wahai manusia. Baik Islam ke, baik tak Islam ke, wahai manusia. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Wa'dun. Inna wa'dallah. Sesungguhnya janji Allah haqqun, benar. Yang ni yang orang tak apa nak percaya. Padahal dia baca Quran, sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Habis baca Quran, sadaqallahul azim. Tutup Quran, cium. Tak atas dahi, tak atas muka. Tapi bila tanya percaya Quran, percaya Quran, berapa ramai yang tak percaya? Berapa ramai tuan-tuan bila sebut Quran sadaqallah, tapi dalam hakikatnya dia tak apa nak percaya. Banyak benda yang kita tak apa nak percaya dalam Quran, tapi tiap-tiap kali habis baca Quran sadaqallah. Kadang-kadang janji Allah kita tak percaya, yang kita percaya janji manusia. Pegang janji manusia. Janji Allah buat bodoh. Tuan-tuan, dia kata inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Tuan-tuan tengok cerita Jin Samsudin. Esok untuk siapakah esok masih ada? Oji Ahmad Daud mati. Latik Ibrahim mati ke? Hel Amir ke mati ke? Mati dalam bilik mandi. Kemudian bawa pergi kubur. M. Rajuli baca talqin. Ingat? M. Rajuli baca talqin. Masa P. Ramli mati, dia baca talqin. Tu P. Ramli mati betul, dia baca talqin. Arwah M. Rajuli. Dalam filem ni pula Oji Ahmad Daud mati, dia baca talqin. Bacaan talqin dia tu tuan-tuan naik bulu roma kita.
Dia baca talqin tu, kita rasa Allah, malas nak makan nasi, takut mati. Yang mana nak nikah pun tak apa nak jadi. Cara dia baca tu dengan penuh semangat. Ya Ihsan binti Hafsah, dia sebut tu. Dia sebut tu. Dengar dia panggil nama mayat tu pun takut. Sekarang tinggallah kamu di sini buat selama-lamanya. Ingatlah bahawa soal Munkar dan Nakir itu adalah benar. Nampak tu. Kiamat itu adalah benar. Syurga itu adalah benar. Neraka juga adalah benar. Dihisab dan dibangkitkan di hari kiamat adalah benar. Nganga kita baca. Kita dengar dia baca telkin ngangau. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan kata yang baca telkin di kubur tu bid'ah. Tu salah satu bentuk kuliah. Kuliah ni di mana-mana boleh. Saya ceramah atas kapal terbang, Nabi tak pernah buat pun. Ambil speaker, mikrofon pramugari duk pakai, saya buat ceramah atas kapal terbang. Tuan-tuan yang saya hormati, daripada pilot sampai ke ekor dengar. Ada kalanya tuan-tuan saya ceramah atas KL Tower, Menara Kuala Lumpur. Tuan-tuan pergi KL Tower no, Menara Kuala Lumpur, atas tinggi no. Oh, saya buat ceramah atas awak no. Masya Allah. Di atas dia tu bulat. Mereka duduk dengar saya ceramah sebelah ni. Yang sebelah sana tak ada orang. Sebelah sini ramai 300 orang. Saya kata, makcik oi, pergilah duduk belah sana juga. Ni singit sebelah ni buat terbalik kurang jenuh kita lagi ni. Ada kalanya saya ceramah atas kapal. Nabi tak nak buat. Pernah Nabi ceramah atas kapal? Saya buat ceramah atas kapal. Adakah ceramah saya atas kapal, atas langit, atas kapal terbang, atas menara itu adalah bid'ah? Tidak. Samalah kalau saya ceramah atas kubur. Yang kita duk ceramah ni pada orang hidup. Hak mati tu dia bukan boleh jawab apa lah. Kita bukan malaikat munkar nakir nak jawab. Dia dengar je lah. Kalaulah hak mati tu boleh jawab apa hak kita kata, tak tahu. Ya Ihsan binti Zainal, apa? Oh sudah tuan-tuan. Rasa-rasa dengan tu imam lari. Janganlah kau takut dan gentar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Agak-agak mayat jawab apa tuan-tuan? Hang boleh kata, hampa dua kata, main bawah hangak. Tapi pasal dia tak boleh jawab, dia duduk diam je lah tuan-tuan. Yang kita nak ceramah ni hak main ramai-ramai ni. Dia kata Munkar dan Nakir itu adalah benar. Syurga neraka adalah benar. Dibangkit, dihisab di hari kiamat adalah benar. Rajuli sebut dalam khutbah dia. Allah kata dalam ayat ni, inna wa'dallahi haq. Diambil pada ayat ni, janji Allah adalah benar. Apa janji Allah? Lepas mati ada kebangkitan, benar. Hari kiamat, benar. Janji Allah dibalas segala perbuatan adalah benar. Dihisab di hari kiamat adalah benar. Dia bukan main-main. Baik orang Islam, baik yang bukan Islam, kamu akan jumpa benda-benda ni. Baik yang Islam maupun yang kafir, kamu akan jumpa janji-janji Allah ini. Allah pesan dalam ayat ni, wahai manusia yang Islam dan yang tak Islam, janji Allah adalah benar. Mati itu adalah benar. Siksa kubur adalah benar. Nikmat kubur adalah benar. Soal jawab dalam kubur adalah benar. Dibangkitkan daripada kubur adalah benar. Menuju pada mahsyar adalah benar. Titian sirat adalah benar. Neraca timbang al-mizan adalah benar. Maka kata Allah, kalau benda-benda itu adalah benar, kalau benda-benda itu adalah benar, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu dilalaikan dengan kemewahan kamu ketika kamu hidup dalam dunia. Jangan kemewahan dunia ni menjadikan kamu lalai sehingga kamu lupa janji-janji Allah.
Lupa bahawa mati itu adalah benar kerana kamu rasa kamu kaya. Lupa bahawa soal muka dan nakir itu adalah benar sebab pada masa itu kamu enjoy hidup dalam dunia. Masya Allah tuan-tuan. Di sini Allah Ta'ala sebut tentang al-hayatud dunya. Tuan-tuan boleh buka lagi di dalam Al-Quran tentang manusia yang cinta dunia daripada akhirat. Allah Ta'ala sebut allazina yastahibbuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah wa yasuddunaha 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang yang mencintai dunia lebih pada akhirat, orang yang nak supaya jalan agama ni menghalang jalan agama, dan orang yang nak supaya agama ni jadi bengkok, tidak lurus, mereka itu adalah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan, cuba kita tengok sekarang kaitan ayat ini dengan kemewahan dunia. Alhamdulillah. Kalau kita kata kita miskin, makanan kita cukup. Hari ni kecoh dekat Pulau Pangkor, ikan bilis naik ke darat. Ikan bilis mata biru, pakak duk terbang naik atas darat. Tak payah beli, pergi kutip tepi pantai. Masya Allah. Ada petanda apa pula? Mai kawan ni kata pula tu ada tanda-tanda apa pula? Tuan-tuan duduk di Kuala Muda ni susah hati pula. Dia nak mai apa pula, ikan mai duk terbang atas darat ni. Masya Allah. Pernahkah kita hidup dalam dunia ni satu hari tak boleh makan? Pernahkah kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, dalam satu hari ni kita tak dapat pakaian, tak dapat hidup, tak dapat apa? Allah Ta'ala bagi kemewahan gila-gila pada kita ni. Allah bagi kemewahan pakaian, Allah bagi kemewahan rumah, Allah bagi kemewahan makan minum, Allah Ta'ala bagi kemewahan hidup dalam dunia. Tetapi ada orang yang lalai. Dia cuai. Dia cuai tuan-tuan. Allah bagi dekat dia juta punya duit. Saya jumpa satu orang kaya tuan-tuan, pergi bercuti, bawa anak isteri dia bercuti, naik helikopter, 2 biji helikopter, duduk bersidai depan chalet. Kita kalau boleh naik helikopter bangga habis. Dia helikopter bapak punya besar helikopter. Saya tanya dekat dia berapa ada heli. Dia bukan setakat ada helikopter, dia ada jet, dia ada kapal terbang, dia ada berpuluh-puluh helikopter. Kita baru setakat ada motor EX5 belagak, maggat depan pun tak ada. Ya hamba Allah ni helikopter berpuluh buah. Dia tak belagak, dia tak sombong tuan-tuan. Dan saya pi rumah dia, saya pi, tak belagak apa tuan-tuan, selambera dia. Kak Leha oi, gelang mas baru 2 urat belagak kemai. Bukan Kak Leha sinilah, di Afrika. Yang hamba Allah ni billionaire tuan-tuan. Masya Allah. Ada satu orang kaya, mak dia panggil saya pergi rumah dia, ajak makan nasi. Dia tahu saya ada ceramah dekat situ, dia panggil, ajak main rumah. Dia kata ni maklum masak sendiri ke ustaz ni? Ayak tangan maklum ni. Oh saya kata elok. Saya makan tuan-tuan. Oi orang kaya. Bukan saya bangga dengan kaya itu, yang saya seronoknya tuan-tuan, tak belagak, tak sombong. Pergi ke dapur macam kita pergi dapur. Ada juga orang kaya tuan-tuan yang bersalam dengan kita, kunci dalam tapak tangan. Dalam tapak tangan dia ada kunci. Hang ni bersalam kunci ke bersalam tapak tangan? Aku rasa nak seluruh orang lari kunci rumah dia. Dia tak ikhlas dalam bersalam ni tuan-tuan. Bila kita sebut tentang kehidupan dalam dunia ni, Allah pesan, jangan kamu jadi lupa kepada Allah.
Zaman dulu-dulu tak ada televisyen. Nak tengok TV tumpang rumah orang, bayar sekupang. Orang tu pula buat tol. Sebelum Sami Belu buat tol, dia dulu buat tol, tuan. Nak masuk tuan-tuan ingat tol, Sami Belu buat tol dulu-dulu lah. Saya ingat bila dia jadi menteri, oh Sami Belu bagusnya, tuan. Susah nak jadi menteri macam tu. Mana nak cari cakap main lepas je. Kerajaan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kemalanganan. Kemalangan. Dia pergi belasah. Kerajaan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kemalangan dari Simpang Pulai ke Cameron Highland. Tu tol zaman dia. Tol zaman kita dulu tahun 70-an, ada budak duduk atas tangga minta sekupang nak tengok cerita combat. Minta sekupang nak tengok $6 million man. Bayanglah, masa tu susah hidup. Nak cari kereta rumah sebiji pun payah, nak cari tali besen sebuah pun payah, nak cari peti air orang kampung kita pakai pun payah. Sekarang tuan-tuan cuba tengok. Kereta 2 buah, campur kereta seorang 3. Motor anak seorang 1. Hak darjah 6 pun pakai motor. Kaki pun tak sampai. Duk jengket tengah-tengah. Main berhenti kat traffic light tu tak tahu nak jengket belah mana. Oh, mewah kita ni. Dulu nak pakai telefon, cari public merata bawa duit sekupang, 2 kupang, duit segenggam bawa duit. Lah tak payah, semua dalam poket ada handphone. Nak jenis apa? iPhone ada, Samsung ada, Samsung pun ada. Dulu elektrik tak ada, gelap gelita. Asal petang aja pak kita duk gomba. Tuan-tuan tahu gomba? Duk gomba guslin. Dulu. Tapi dulu-dulu walaupun gelap, pasang pelita, pasang gaslin, setiap rumah dengar orang baca Quran. Yang nu baca Quran, yang ni baca Quran, yang tu baca Quran. Kadang-kadang bawa budak-budak bawa pelita tu jalan pergi rumah ustazah baca Quran. Elektrik tak ada, tapi pelita tu yang menjadikan kita ni duk baca Quran. Sekarang elektrik dalam rumah, pelak dalam rumah, lampu dalam rumah, kipas angin dalam rumah. Agak-agak berapa kali dengar baca Quran. Allah kata, jangan jadikan kemewahan dunia kamu lupa pada Allah. Dulu kalau kita kata kita susah nak pergi masjid pasal jalan gelap, lah jalan terang-terang, kenapa tak main masjid? Dulu kita kata tak ada kereta motor nak main masjid, lah kereta 2 buah, motor 4 buah, pasal apa tak main masjid? Pasal sibuk ke arah yang lain. Maka kata Allah, jangan kemewahan kamu sampai kamu lupa kepada Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Tuan-tuan yang saya muliakan, zaman kita dulu kalau ceramah Maulidur Rasul, ceramah Ma'al Hijrah, orang bawa makanan daripada rumah. Yang ni bawa bengkang, yang ni bawa nasi, yang ni bawa lauk, yang ni bawa agak-agak. Pak Mat Tempe pula bawa mangkuk tingkat kosong. Hak orang lain semua bawa bekas, dia bawa bekas saja, dalam tak ada isi apa. Pak siapa? Dia nak tapau balik yang tak ni. Bukan Pak Mat sinilah, ni dia Afrika ni cerita ni. Tapi sekarang masing-masing tak nak bawa dah. Masing-masing duk tengok panjang tengkok dekat pengurusi masjid. Pak, tak ada makan lah. Dia bukan macam dulu. Dulu masing-masing bawa. Pakat pergi duduk hidang belakang. Sekarang kita duduk tengok gelap masa depan, tak ada nasi apa. Kita duduk harap pada hak jatan kuasa. Padahal kita ni mewah. Kalau masing-masing bagi seorang RM10, kalau masing-masing bawa nasi ni tuan-tuan, tenggelam nasi pada kita. Allah kata kadang-kadang bila kemewahan yang kita dapat, kita makin jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Televisyen hari ini, berapa ramai yang jadikan televisyen untuk dapat pahala.
Berapa ramai yang hari ini ada Facebook masing-masing, TikTok masing-masing. Jadikan jalan untuk dapat pahala. Banyak orang yang menjadikan TikTok, banyak orang yang menjadikan Facebook, Instagram dia jalan untuk dapat dosa. Kamu tak yakinkah bahawa kamu akan mati? Allah akan soal apa yang kamu tulis dalam Facebook. Kalau kamu yakin pada janji Allah kamu akan mati, kita tak akan tulis benda fitnah di dalam Facebook kita. Tadi ada orang daripada Sungai Petani, mai pada Sungai Petani, mai sekolah saya di Ipoh. Apa dia? Mai pasal apa? Mai nak minta maaf. Dia kata, Ustaz, saya nak minta maaf. Kau ada kata apa? Salah apa kat saya? Saya ni tohmah macam-macam pada Ustaz. Saya tohmah macam-macam kat Ustaz. Padahal saya tak kenal Ustaz pun. Saya tak pernah jumpa Ustaz pun. Tapi bila saya duk menyembang orang di kampung saya, di taman saya duk kutuk Ustaz macam-macam. Jadi saya main ni nak minta maaf. Dunia akhirat, ampunlah dosa saya Ustaz. Saya kata, tak apa, saya maafkanlah. Kau minta lah maaf dengan Allah sama. Dengan saya, tak apa. Tapi minta maaf dengan Tuhan. Yang tobatnya banyak. Kemudian yang kedua, saya kata, akak kena jumpa kawan-kawan akak yang akak bawa cerita bohong. Pergi cerita balik. Mana Ustaz nak larat macam mana nak cari Ustaz? Ramai akak duk cerita, akak pun tak ingat dah siapa dia akak cerita. Yang tu bukan kerja saya. Kak kena pergi. Selama mana mereka percaya apa hak kak cakap, selama itulah kak tanggung dosa. Tambah pula kak pergi tulis pula dalam Facebook, berapa ramai yang share, berapa ramai yang komen, berapa ramai yang duk baca. Orang tu percaya pula apa yang kak tulis. Allah kak panjang cerita. Kalau boleh kak tulis balik dalam Facebook, cerita balik hak betul. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan nak minta maaf. Di dunia ni pun susah nak minta maaf. Bayangkan di akhirat besok. Bayangkan dosa kita sesama manusia takkan selesai selagi mana tak minta maaf daripada orang. Macam mana keadaan kita di hari kiamat tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, ayat 5 surah Fatir, Allah Ta'ala kata dia bagi rezeki pada kita. Gunakan rezeki tu macam mana cara dia untuk dapat syurga daripada rezeki tadi. Allah Ta'ala bagi kita sihat, gunakan kesihatan kita tu bagaimana nak tolong agama Allah. Allah Ta'ala bagi kita ni kerja, orang lain tak ada kerja. Abang-abang, akak-akak, saya ni cikgu sekolah, cikgu besar sekolah. Dalam sebulan berapa ramai yang datang minta kerja? Ada graduate luar negara, ada dalam negara, ada yang setakat STP, ada yang setakat SPM, ada yang minta cikgu, ada yang minta pensyarah, ada yang minta kerani akaun, ada yang minta tukang kebun. Mereka tak ada kerja. Dia orang tak ada kerja. Jadi abang-abang, akak-akak yang mana ada kerja sekarang, syukur banyak-banyak Allah bagi kerja. Berapa banyak tuan-tuan anak-anak kita tak kerja sekarang ni. Tak ada duit nak beli motor, akhirnya jadi Grab, naik basikal. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang naik Grab, naik basikal? Duk kayuh basikal pergi hantar nasi rumah orang. Tak ada kerja. Tiba-tiba kita yang ada kerja, kita tak bersyukur dan main-main dengan kerja kita. Walaupun gaji kita murah, tak apa. Sekurang-kurangnya 25 hari bulan dapat gaji insya-Allah. Orang lain tak dapat gaji tuan-tuan. Jangan gunakan pekerjaan kita ni untuk lawan Tuhan. Ada pula orang yang dah bekerja 2-3 bulan buat loan, beli kereta, buat loan riba. Allah larang ni ayat ni. Pakai kad kredit riba. Beli insurans riba. Beli motor riba. Beli kereta riba. Dan kadang-kadang mak pula cakap pada anak dia, belilah kereta man, oi senang pergi kerja.
Naik motor, mak susah hati naik motor, langgar orang yang naik kereta. Nah, mak boleh tumpah. Dia tak tahu anak dia tu buat loan, buat pinjaman guna riba. Orang yang makan riba, orang yang ambil riba, orang yang mengusahakan riba, seolah-olah dia berperang dengan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, nak dalam rumah tangga kita, orang yang berperang dengan Allah dan Rasul ada dalam rumah kita. Habis itu di mana yang kita letak tajuk kita ni? Keluarga bahagia membawa ke syurga. Allah dah pesan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ahli keluarga kamu, jaga diri kamu, jaga ahli kamu daripada api neraka. Kalau kita biarkan anak kita ambil riba, kalau kita biarkan isteri kerja di tempat yang riba, macam mana yang kita nak bawa mereka ke syurga? Dan hari ini orang ambil riba dengan alasan apa? Kalau tak hutang ustaz, tak merasa. Kalau tak ada hutang, tak merasa ustaz. Hak lebih malang lagi dia kata, sama je ustaz, riba tak riba sama je. Sama pula dia bubuh. Dah, kalau ustaz boleh bagi kat saya tak apa, ni yang boleh tolong saya Along je ustaz. ALONG, Along. Ustaz ada tolong saya? Ustaz ada bagi pinjaman kat saya? Tak ada kan? Kalau tak ada, duduk diam-diam. Riba pun riba. Masya Allah. Kemudian kita baca ayat, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Nak jaga apa tuan-tuan? Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Jadi ambil daripada ayat ini, gunakan kemewahan yang kita dapat, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, gunakan untuk dapat syurga. Jangan jadikan kemewahan yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan satu jalan untuk mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Fatir ayat yang ke-6. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Baik, ayat yang ke-6 surah Fatir. Innasyaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu semua adalah musuh, adu. Syaitan bagi kita semua ni musuh. Kalau orang tanya pada kita, siapa musuh kita? Jawapan dia setan. Tapi orang Melayu, setan ni dia sebut lembut. Setan tu. Cuba tuan-tuan sebut tebal sikit. Syaitan. Baru bunyi dia tu menampakkan kebencian. Syaitanir rajim. Setan budak ni. Tak apa nak ni ganas je. Serupa dengan babi tu. Babi tu. Cuba sebut tebal sikit. Babi. Oh, betul. Baru kita tak mau makan babi ni. Yang saya cakap macam ni sebab sekarang ni dah ada orang Islam kita makan babi. Saya jumpa perempuan belum nikah, mai jumpa saya minta petua cara nak buangkan ketagihan makan babi. Kalau di rumah tuan-tuan ada peti ais, dalam peti ais tuan-tuan ada apa? Ikan, ayam. Dia peti ais dia babi. Dia beli babi numbur dalam peti ais. Senang nak masak tengah malam. Babi masak kicap. Hara sungguh. Kacau tuan-tuan. Saya kata, akak duk makan terkedarah benda tu pasal apa? Dia kata mula-mula kawan duk ajak orang muka Islam duk ajak lama-lama makan sedap. Loh. Betul? Loh tak boleh tinggal. Sedap. Kak Leha jangan duk beli pula. Nak rasa tak jangan. Mi singgah kedai depa beli sekilo. Apa masak merah? Sudah. Makan-makan ketagih.
Allahu Akbar. Ada tuan-tuan orang kita, bukan kata tak ada. Allah kata inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu semua. Kamu semua tu apa makna? Semua. Orang Islam kah, orang tak Islam kah, yang beriman kah, yang tak beriman kah, musuh kita ialah syaitan. Tapi sayang, hari ini orang tak anggap syaitan tu musuh. Orang anggap sesama Islam musuh. Ini penyakit ni. Pasal apa musuh? Bendera lain-lain. Mak, bendera lain-lain musuh sampai gelap. Hang parti apa? Aku parti apa? Hari ni bagi salam mu tengok parti. Tak mau, bukan geng. Waalaikumsalam. Yang geng dia salam, hak tak geng no. Sampai bila kita nak jadikan sama-sama Islam musuh? Musuh kita setan, bukan orang. Musuh kita ni syaitan, bukannya manusia sesama Islam. Kita ini bersaudara. Bila mai pilihan raya, pangkahlah. Habis pilihan raya, kawanlah. Masa kempen, masa nak pangkah. Ini pangkah 24 jam. Pompam. Walaupun bukan musim mengundi. Mampu tuan-tuan. Akhirnya nak dengar ceramah pun dia tanya, Ustaz Kazim tu belah mana? Mbah. Tu imam baca khutbah, imam tu belah mana? Kedai tu belah mana? Semua dia tanya belah. Tuan-tuan jawab senang aja. Boleh belah. Orang bercakap tentang perpaduan bangsa, perpaduan agama, kasih sayang sesama agama. Hang duk tanya lagi, hang belah mana? Ni zaman Tok Kaduk punya, tahun 60-an boleh hang tanya. Belah mana? Hang duk tanya belah mana? Samsing masuk dalam mak tafiz, dibelasahnya budak tafiz. Hang duk tanya belah mana? Hang duk tanya belah mana lagi? Orang perempuan pakai kain ihram, keliling tawaf macam orang jantan. Dia sampai ke Mekah pakai kain ihram orang lelaki-lelaki, dia betina. Kita di sini masih tanya, hang belah mana? Belah mana apa dia hina agama kita? Yang ni yang lawan kita. Sayang tuan-tuan, orang kita ni dia tak nampak musuh tang mana. Dia tak nampak nu hak penagih dadah nu, mai duk hantak dekat anak-anak kita dadah. Itulah musuh kita. Bila anak isyak dadah, dia takkan mengundi lah. Dia duduk di pusat serenti, dia duduk dalam penjara. Mana ada dia pun mengundi? Bila duduk dalam penjara, waktu pilihan raya, pernah tuan-tuan tengok banduan makan mengundi? Ni banduan mana pula ramai ni? Dia pun turun mengundi. Tobat lahum tak ada. Yang paling ramai bangsa yang paling duduk dalam penjara, bangsa apa? Yang paling ramai bangsa isyak dadah, bangsa apa? Bangsa kita. Maknanya kita kehilangan pengundi-pengundi Islam Melayu paling banyak. Siapa yang edarkan dadah pada mereka? Itulah musuh kita. Apa ni tuan-tuan tak habis-habis? Setan ni Allah Ta'ala kata musuh kita. Ambillah setan itu sebagai musuh. Yang kita ni apa? Kita ni innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Dia sakit, kita doa. Dia sakit, kita tolong. Dia sakit, kita ziarah. Dia senang, kita ziarah. Dia dapat anak, kita ziarah. Dia meniaga, kita tolong. Dia kahwin, kita doakan kebahagiaan pada dia. Dia susah, sama-sama kita bantu dia. Ni masjid kita. Tidak ada apa-apa di masjid. Kita adalah bersaudara. Mai semayang. Ini baru betul. Musuh kita ialah syaitan, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwa. Maka hendaklah kamu mengambil setan sebagai musuh kamu. Subhanallah. Ada satu orang telefon. Dia kata, Ustaz, saya ni nak tanya Ustaz, macam mana cara nak minta maaf ke iblis? Saya bila dia tanya,
Dia tanya, ustaz, macam mana cara nak minta maaf kat iblis? Saya tengok handphone. Betul orang tua ni. Saya tanya, Pak siapa bang? Saya kemarin ada maki iblis. Pasal berdosa pula tu nak minta maaf kat dia. Saya kata, kalau saya maki abang boleh tak? Dia kata dia maki iblis, dia rasa dia berdosa. Jadi macam mana cara nak minta maaf kat iblis? Astaghfirullahalazim. Iblis ni memang kena maki. Sebab tu kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Memang laknat pun, memang celaka pun, memang haram jadah pun setan ni. Tuan-tuan jangan duk guna bahasa lembut pada iblis. Tak boleh ustaz, jangan duk maki dengan iblis tu. Jangan ustaz. Apa tak boleh pula? Dia nak ajak kita masuk neraka. Hang kata dia baik. Dia nak ajak kita ni teman dia dalam neraka. Hang kata dia baik lagi. Dia nak bagi kita ni sesat. Hang kata dia baik lagi. Dia nak kita ni memenuhkan neraka sa'ir dengan dia. Adakah hang kata dia baik lagi? Dia musuh kamu. Ambil dia sebagai musuh. Dan ambil dia pula sebagai musuh yang betul-betul musuh. Masya Allah. Yang jadi sekarang ni musuh kita ni sesama kita, betul-betul punya musuh. 30 tahun tak pernah tegur dengan jiran. Pagar naik 10 kaki. Atas pagar tu pula buh kacau pula. Bergaduh dengan jiran. Betul-betul gaduh punya. Ada tuan-tuan bergaduh dengan adik-beradik sampai tak mengaku kakak, tak mengaku abang, putih darah, berkerak rotan. Saya pernah jumpa kes, hang bukan abang aku bukan adik hang, putus saudara. Kes ayah depa mati, pembahagian pusaka tak puas hati, putus saudara. Hang bukan abang aku bukan adik hang, aku sumpah aku takkan pijak rumah hang. Ini cerita betul tak? Bila abang dia nak mati, tak mati-mati, ngucap tak boleh, mati pun tak boleh, mai ustaz pak tu dia kata dia ni ada siapa-siapa. Maksud saya adik-beradik dia ke apa-apa ke yang putus silaturahim. Anak dia, isteri dia kata ada paksu kami hujung pergi minta maaf. Panggil dia main maaf. Depa pujuk adik dia, paksu tolong tengok abang apa semua ni. Aku tak mau pi, aku dah sumpah aku tak pijak rumah dia, aku takkan pijak tanah dia, aku takkan pi. Ustaz ni cerdik tuan-tuan. Ustaz ni pi pujuk dia, Tuan Haji, maafkanlah dia saudara kita, sian dekat dia. Saya kata saya boleh maaf dia, tapi saya takkan pijak rumah dia. Tak apa, tak pijak pun tak apa. Akhirnya tuan-tuan, mereka bawa tandu, usung dia tuan-tuan. Sungguh nampak ada ustaz tu cerdik lah. Ni cerita betul tuan-tuan. Dia main dekat pintu tu, abang dia duduk sakit tengah rumah ni, dia duduk cakap atas tandu tu, anak-anak makan duduk dukung. Abang, aku maafkan hang dunia akhirat, aku halaikan makan minum hang, kita bersaudara. Baru boleh mengucap, baru mati tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, kita tak mau lagu tu. Jom kita eratkan silaturahim. Di kampung kita, di Kuala Muda kita ni tuan-tuan, di Penaga kita adalah bersaudara. Kita bukan syaitan. Kita manusia Muslim. Kita adalah bersaudara. Musuh kita ialah syaitan. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya ni orang Hindustan, walaupun bukan Hindustan. Pak tiri saya balik motong getah tahun 70-an dulu. Balik pada motong getah, kerja dia ambil piring hitam pasang. Saya daripada umur 5 tahun, 7 tahun duk dengar lagu Hindustan. Sampai boleh hafal.
Orang duk tanya saya, "Ustaz, dari mana Ustaz duk hafal lagu Hindustan? Pelik-pelik sangat." Ada satu lagu Hindustan, lagu dia Mena Bolongga, Mena Bolonggi. Itu lagu Hindustan. Filem dia apa? Roti kepada or makan. Filem dia roti kepada or makan. Dalam bahasa Hindustan, roti, makanan, roti kepada or makan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tuan-tuan tahu tak? Itu cerita Zinat Aman, roti kepada or makan dengan Shashi Kapoor. Beribu-ribu tahun sebelum itu dah ada cerita dah, roti kepada or makan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Apa dia? Kata seorang ni, syaitan ini akan menakutkan kamu, nombor satu, dalam bab makanan. Nombor dua, syaitan akan menakutkan kamu dalam bab pakaian. Nombor tiga, syaitan akan menakutkan kamu, mendatangkan was-was kepada kamu dalam bab rumah. Maka dijumpa dengannya dengan satu ulama, bagaimana nak lawan perasaan was-was tentang pakaian, tentang makanan, tentang rumah. Apa dia jawab? Nak lawan setan. Kalau syaitan menakutkan kamu dengan makanan, kamu jawab, bagaimana aku nak kisah dengan minuman? Bagaimana aku nak ambil berat tentang makanan? Apa yang makan ni ada sangat? Sedangkan kulit aku ini, daging aku ini sendiri akan dimakan oleh ulat di dalam kubur. Tu jawapan pada setan. Aku nak tengok makanan ni, aku nak ambil berat makanan ni, aku nak susah hati nak makan apa. Aku lupa ke makanan ulat dalam kubur adalah daging daripada tubuh aku sendiri. Akhirnya tuan-tuan, kita tak akan ambil kisah tentang makanan. Dua, ada orang yang ditakutkan oleh syaitan dengan pakaian. Jawab kamu apa? Apa yang aku nak kisah dengan pakaian? Janji menutup aurat, sedangkan pakaian aku yang dibawa ke dalam kubur hanyalah kain kapan saja. Yang ketiga, syaitan menakutkan kamu dengan urusan rumah tangga. Tak habis-habis tentang urusan rumah tangga. Aku ingatkan diri aku bahawasanya rumah aku yang buat sementara sebelum menuju alam barzakh ialah kubur. Sebelum menuju alam akhirat ialah kubur. Lebih baik aku membuat persiapan tentang kubur. Baik. Tiga benda ni tuan-tuan, syaitan menakutkan kita. Pertama apa dia? Makan, minuman. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala kata pada apa Nabi Adam? Allah kata apa pada Nabi Adam? Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir pada pokok ini. Kalau kamu makan buah dia, kalau kamu hampir, fatakuna, kamu akan jadi orang zalim. Jangan makan buah ni. Hampir pun jangan. Cuba tengok apa iblis buat. Iblis kata, Dam, ini bahasa saya lah, Dam, kamu tahu tak kenapa Allah larang kamu menghampiri pokok ni? Tak tahu? Ni paklong kamu ni, kata iblis. Aku ni orang lama dalam syurga, hang orang baru, hang bukan tahu apa. Allah tak bagi hang hampir pokok ni sebab Allah nak kekalkan hang sebagai manusia. Kalau hang makan buah dia, hang akan jadi malaikat. Bila hang jadi malaikat, hang duduk selama-lama dalam syurga. Tapi kalau hang tak makan, hang jadi manusia, anytime boleh keluar pada syurga. Kalau hang nak kekal Adam, aku nasihatkan hang makan buah ni. Tapi aku suka hang lah, aku cerita ya. Nampak?
Nombor satu yang dia bagi rosak Nabi Adam ialah melalui makanan. Maka kita pun tuan-tuan, dia bagi rosak kita iblis dengan apa? Makanan. Jumpa duit dekat tangga, jumpa duit RM10 kat tangga, orang kanan tak ada, orang kiri tak ada, orang depan tak ada, lah dia buat betul tali kasut. Duk betul-betul tali kasut, kasut dia tu tutup duit RM10 tu. Sagi pelan-pelan dia ambil bola poket. Hai ustaz, macam pernah buat? Dah, ni cerita ustaz. Dia orang balik rumah, singgah beli beras. Buat balik ke anak, hoi, duit jumpa. Isteri pun masak, anak pun makan. Ya Allah, bagilah terang hati. Terang hati kejadah apa? Duit haram, beras haram. Setan kata, kalau hang tak ambil, orang lain ambil. Baik hang belasah. Tu belum masuk lagi rasuah. Bukan hang minta, dia nak bagi. Ambil ya. Hang tak minta pun, dia nak bagi. Pergi suar tangan bawah meja. Jangan bawah meja, haram. Atas meja. Atas meja tak haram, kata iblis. Oh, sudah. Dulu kita ada sebut bawah meja ya, under table ya. Sekarang rasuah terang-terang tak. Iblis kata tak apa, bukan hang seorang, ramai. Ada pula iblis aja nak cara rasuah yang betul. Dia bagi rasuah dalam bulan Ramadan. Ini kira-kira clear lah. Dia marah. Kamu kalau tak boleh hormat uniform saya, hormat bulan Ramadan. Jangan cuba nak bagi rasuah bulan puasa. Ha? Nak bagi pun lepas raya. Nampak tuan? Tak mana faham? Tak faham sudah tuan? Dia ingat halal rasuah. Setan kata balon. Ni makcik-makcik, oi, kemarin duk kacau bong surah. Tu dia bagus punya, dia cari ayah dia apa tuan? Duk kacau bubuk Asyura ni. Orang tak ada lagi duk bahagi lantai pawai. Ada hak rembat. Buat balik siap-siap satu siang, buat balik siap-siap satu tapawai. Sekali lagi orang bagi, dia pun ambil juga, ambil 3 tapawai dia buat balik. Tuan-tuan tak nampak orang yang buat kerja korban duk ambil cilok daging korban. Anak duk tunggu balik pagar surau. Dia potong-potong-potong bawah paha. Potong-potong-potong bawah paha. Orang tak ada, dia lempak 1 kilo. Anak dia pula goalkeeper sekolah, sambut gitu. Buat balik ke rumah, dia ingat halal ke makan daging korban curi ni. Iblis kata tak apa, balon. Jahat iblis ni tuan-tuan. Ni, hak jadi tu imam ni. Surah sedap, tajwid sedap, Quran pandai, jadi imam masjid. Masjid bayang elang 2,000. Waktu dia bertugas sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Tengok-tengok sembahyang isyak ni pukul 9 malam, pukul 8 malam. Ada orang kaya mana atau memanggil dia mengajar Quran di rumah, Iqra. Dia kata kat Tok Bilal, Haji ganti saya tak, saya ada kerja. Mai sembahyang isyak, Tok Bilal lah qamat, Tok Bilal lah azan, Tok Bilal lah imam. Allahu Akbar. Hak tu imam pergi mengajar Quran, tak jadi imam, gaji 2,000 sebulan, allowance penuh. Setan kata tak apa, kira halal. Tok Siak tak bisin, Tok Imam tak bisin, Tok Imam pun diam aja. Oh, ini bukan imam sini ni, ni di Afrika. Dia menjadikan perbuatan yang haram pada bab makan tu seolah-olah halal. Tu nama dia syaitan, tuan-tuan. Ni belum masuk hak meniaga lagi. Aufu bil uqud. Janji-janji tu di mana? Allah kata orang hak meniaga ni janji dengan amanah, janji dengan halal, janji dengan ikhlas. Sampai Allah kata wa auful kaila wal mizan. Banyak tuan-tuan, Allah ni dia buat produk timbang kilo.
Nak bagi cerah muka, pakai. Nak bagi cerah muka, pakai. Anda boleh menjadi cerah muka dalam tempoh 6 hari. 6 hari muka cerah sungguh. Masuk 2 minggu, muka pun tak ada. Habis daging ni luruh dah. Dia guna bahan kimia apa tahu, dia tipu orang. Tuan-tuan, hari ni nampak tak? Iblis kata tak apa belasah, janji hang kaya. Dia berbohong, tuan-tuan. Belum masuk lagi dia pergi ambil botol macam air Zam-Zam punya botol tu. Dia buat air pipe. Jual air Zam-Zam, air Zam-Zam, air Zam-Zam. Kita pun beli Zam-Zam, Al-Kazam 4 botol. Padahal air pipe belakang rumah. Allahu Akbar. Saya dengar baru ni ada air Zam-Zam kena rapah dekat pelabuhan. Air Zam-Zam kena rampah. Sedih saya, tuan-tuan. Kalau betul lah air Zam-Zam kena rampah, pasal diseludup bawa pada Mekah. Sedih tuan-tuan. Yang arak boleh lepas, hak Zam-Zam sangkut. Aduh. Air Zam-Zam ni ubat. Nabi kata Zam-Zam itu adalah ubat mengikut niat orang yang minum. Tuan-tuan sakit kencing manis, minum air Zam-Zam tu, ya Allah sembuhkanlah penyakit diabetes aku ya Allah, bismillah, minum. Sebab tu yang mana pi umrah minum air Zam-Zam, balun banyak-banyak. Saya, tuan-tuan, waktu sakit saya mandi dengan air Zam-Zam. Waktu boleh turun bawah telaga tu, saya turun, tuan-tuan, mandi nak ambil berkat ni penyakit saya ni. Tiba-tiba hari ni orang tahan orang yang bawa mari air Zam-Zam, bahan larangan. Yang arak boleh lepas pula. Kan pelik dah dunia sekarang ni, tuan. Pelik dunia sekarang ni. Agak-agak setan campur tangan dalam benda ni, tuan-tuan. Air Zam-Zam tu salah tu. Arak tak apa. Tuan-tuan tak nampak kan musuh kita siapa sekarang ni? Yang kedua, yang setan menakutkan kita apa dia? Pakaian. Cuba tuan-tuan tengok bila Nabi Adam makan buah tu, Hawa makan buah tu, ada yang kata Hawa makan terbelah dua jadi dada. Bohong betul, tuan-tuan. Ada yang kata makan buah tu Hawa jadi dada dua belah. Adam pula sangkut kat tengkok jadi kerongkong halkum. Nampak benar nipu, tuan-tuan. Siapalah yang buat cerita? Nanya siapa percaya? Anak dia kata kat mak dia, mak hak dua mak tu mak buah khuldi mak. Mak dia tengok dia. Dah itulah tanda perempuan. Halkum kita ni tanda laki-laki. Saya jumpa banyak dah pondan buang halkum ni, tuan. Saya jumpa banyak, tuan. Dia buang 10,000. Di mana? Negara jiran datang. Saya tanya dekat dia macam mana buang, dia kikis. Halkum kita ni macam tulang ayam goreng yang lembut tu. Tuan-tuan pernah makan kan tulang ayam goreng hak lembut, hak warna putih tu. Hak lembut bila makan tu boleh makan tulang tu. Dia kikis sampai jadi tak ada, jadi orang perempuan. Tu yang pondan duk buat sekarang ni. Duk buat. Allahu Akbar. Dia lembutnya halkum kita ni macam tulang ayam goreng tu. Bukan tulang hak keras tu. Tulang hak lembut tu, tuan-tuan. Hak boleh makan sekali dengan daging tu. Kalau tak percaya, abang-abang balik rumah kikis tengok. Tengok lembut ke tak? Cuba pergi kikis tengok. Kalau tak percaya, saya cakap. Allahu Akbar. Bila Nabi Adam makan, Hawa makan, apa jadi? Terlucut pakaian. Hawa terlucut, Adam pun terlucut. Diambilnya daun-daun syurga, ditutup kemaluan. Apa guna iblis? Iblis cari jalan macam mana kita ni nak buang pakaian kita. Bagaimana pakaian yang tutup aurat
dia bagi buka. Iblis nampak lawa ya bila buka aurat. Daripada pakaian longgar, dia bagi ketat. Dan kita rasa bangga bila kita pakai baju ketat. Abang-abang, jangan kata orang perempuan saja pakai baju ketat. Orang lelaki pun ketat sekarang. Dia pakainya seluar ketat, cawat pendek, duduk nampak tang situ. Tu pun tak betul ya bang. Jangan duk tengok orang perempuan je pakai seksi, seksinya. Yang jantan pakai seksi pun seksa. Jaga-jaga. Dulu kawan saya tu, hak bina badan tu, saya duk ceramah dengan dia, forum dengan dia. Saya tanya dengan dia, Datuk, pak siapa berhenti bina badan? Penumbuk dia tuan-tuan 4 kali saya apa? Penuh muka. Ini kalau tumbuk aku, rebah terus. Dia kata, Ustaz, nombor 1, saya duduk dekat Hong Kong. Balik ke Malaysia, duduk rumah saya dekat tingkat atas sekali. Kondominium atas sekali. Nama dia penthouse. Atas sekali. Satu pagi Ustaz, orang azan dekat masjid rumah saya tu naik dengar. Saya terbangun Ustaz. Baru saya tahu yang saya tak sembahyang subuh punya lama dah. Saya menangis Ustaz. Saya takut pada Allah. Yang kedua, saya berubah Ustaz. Sebab bila saya tayang badan saya dedahkan aurat saya. Saya takut besok tak boleh jawab depan Tuhan. Masya Allah tuan-tuan. Syaitan hari ini menjadikan orang yang mendedahkan aurat itu satu kebanggaan. Syaitan menjadikan orang yang dedah aurat ini dah tak ada apa-apa. Jaga-jaga tuan-tuan. Syaitan menjadikan kita hari ini berlumba-lumba nak membuka aurat masing-masing. Yang ketiga, apa syaitan takutkan? Rumah. Dia bagi kita sayang rumah kita lebih daripada sayang madrasah, sayang surau, sayang masjid. Kalau di rumah kita retak, kita cepat-cepat repair. Kalau masjid kita retak, kalau di rumah kita bocor, cepat-cepat kita repair. Kalau surau bocor, kalau anak kita nak buat kenduri kahwin, kita tambah lagi dapur. Senang nak masak menantu, nak mai orang nak mai, tambah dapur pasal nak sambut menantu. Tapi kadang-kadang kalau surau kita kecil, kalau surau kita buruk, kita tak berapa nak ambil kisah pun tuan-tuan. Syaitan menjadikan kita sayang rumah kita lebih daripada yang lain. Sebab tu bila saya tengok di sini, yang kehadiran saya malam ni salah satu sebabnya ialah untuk melancarkan dana pembinaan surau Sekolah Agama As-Saadah ni saya terima. Saya seronok tuan-tuan. Saya seronok nak terlibat dengan tuan-tuan untuk pembinaan surau Sekolah Agama Madrasah As-Saadah. Sebab saya buat sekolah. Saya ada sekolah saya sendiri, saya ada pondok saya sendiri. Dan saya rasa besarnya tuan-tuan kalau kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita nak kita hari ni sayang rumah Allah. Ni masjid kita ni, rumah Allah kita sayang. Sebab tu tuan-tuan datang sini tak mengira parti politik, tak mengira fahaman, tak mengira kaya miskin, tua muda. Kita duduk berhimpun di sini kerana Allah. Kita jadi kuat tuan-tuan. Begitulah dengan surau ni. Saya buat sekolah saya dulu tuan-tuan, modal tak ada. Nak buat sekolah pondok, tak ada modal, tak ada duit. Dan hari ni sekolah saya Al-Barakah, tuan-tuan pun datang melawat. Seminggu ada 1,000 orang datang. Sebulan lebih daripada 4,000 yang datang.
Yang datang melawat sekolah saya sebulan lebih daripada 4,000 orang, tuan-tuan. Dari Singapura, dari Thailand, dari Brunei, seluruh Malaysia, dari Saudi, dari Yaman, dari Rusia, dari Thailand, dari Turki. Setiap hari orang melawat, tuan. Tadi daripada IPD, besok ada lagi, lusa ada lagi. Saya nak cerita apa? Dulu kami buat dewan surau kecil je, tak muat, tambahkan lagi. Bila dah ramai orang datang semayang, tuan-tuan, berapa ribu pahala pula yang dapat pada orang yang wakafkan surau tadi. Sepanjang bulan Ramadan kami buat qiyam mulai setiap malam sepanjang Ramadan. Dan kami buat qiyam mulai itu selama 16 tahun dah. Setiap kali Ramadan, malam pertama sampai malam akhir Ramadan, qiyam mulai setiap malam. Bayangkan berapa banyak pahala pada orang yang wakaf. Saya rasa orang yang wakaf tu pun tak sangka punya ramainya orang mengimarahkan. Jadi yang kita nak bantu sekolah kita buat surau ni, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada surau nanti. Apa ramainya orang yang akan datang di surau tu, dan berapa banyak pula pahala yang akan dapat kepada kita. Jadi saya lancarkan kutipan dana pembinaan surau sekolah menengah, sekolah agama Madrasah As-Saadah ni. Mudah-mudahan pahalanya berpanjangan kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, saya pun wakaf juga. Jangan kata alah ustaz tu kempen je, dia pun tak wakaf. Wakaf tuan-tuan, saya pun bagi, takkan saya nak umum pada tuan-tuan berapa dia. Jadi saya bagi pada pengurusi masjid, sudah lah. Saya pun nak pahala juga. Sebab apa? Sebab saya rasa nikmat, tuan-tuan, bila bersedekah, bila berwakaf. Nikmat. Setan itu menjadikan kita takut untuk bersedekah. Itu kerja syaitan. Sebab itu kena lawan setan. Kita ikut cakap Allah. Allah kata siapa yang bersedekah tidak akan miskin. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Baik, yang terakhir, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik. Okey no? Lambat dah. Baik. Okey, nak habis ni. Besok saya ada program di Putrajaya pula. Besok di kementerian apa tu, di Putrajaya ni. Baik, last. Okey. Saya cerita lah. Saya cerita jadual saya. Saya cerita hari Jumaat saya di Lendu, Melaka. Jumaat malam saya di Lendu, Melaka. Sabtu pagi saya di sekolah saya di Ipoh pukul 9 pagi. Habis patah balik ke Melaka. Hari Sabtu malam saya di Masjid Tanah Melaka. Balik ke Ipoh hari Ahad saya ceramah di Georgetown. Saya ceramah hari Ahad bukan di Georgetown. Georgetown malam tadi. Hari Isnin saya pun tak ingat dah hari Ahad saya di mana, saya lupa tuan. Semalam di Georgetown, hari ini dengan tuan-tuan. Besok saya di Putrajaya. Malam besok saya di Tapah. Hari Rabu saya di Taman Meru Ipoh. Rabu petang pukul 3 jumpa doktor. Malam saya forum perdana. Hari Khamis Putrajaya rakaman untuk TV tazkirah malam Jumaat. Hari Jumaat saya di Langkawi. Orang tanya saya, ustaz tak penat ke? Ustaz tak sihat tapi ustaz ceramah, ustaz tak penat ke?
Ustaz berjalan satu Malaysia ni, ustaz tak penat ke? Saya kata saya berdakwah. Tuan-tuan tahu tak? Iblis berdakwah lagi dahsyat daripada kita. Ni Allah kata ni, innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya iblis itu menyeru kumpulan dia. Dan iblis tak pernah jemu. Iblis tak pernah jemu berdakwah. Kita hari ni dengar ceramah 1 jam setengah, duk tengok jam. Bila nak berhenti? Dia tengok jam, bila nak berhenti? Lapar. Dia ni tak kerti berhenti, dapat mikrofon macam lupa dunia. Cuba tuan-tuan bayangkan, iblis tak pernah boring. Dia hambat kita, hambat. Dia goda kita sampai bila? Selagi belum mati. Manusia berdakwah penat. Manusia berdakwah letih. Manusia berdakwah ada limit, ada jam. Manusia berdakwah kena ada tauliah. Manusia berdakwah tak ada tauliah, tak boleh dakwah. Iblis mana ada tauliah? Belasah ya. Macam mana kita nak lawan iblis, tuan-tuan? Iblis non-stop yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis sentiasa mengajak kumpulannya supaya masuk neraka. Hari ni kita nak mengajak manusia masuk syurga, macam-macam syarat. Tak malu ke kita? Saya pergi ceramah baru ni, ustaz, pukul 9 stop. Okey, kalau boleh 8.30 saya berhenti dah. Dia kata kat saya, ustaz, pukul 9 stop. Okey, no problem. Jemput saya ceramah, booking 4 bulan. 4 bulan booking. Hak untuk saya setengah jam je. Allah. Sian ustaz. Ada pula dia kata, ustaz, kami tak ada limit masa ke ustaz. Ustaz belasah lah berapa jam pun. Tak apa ustaz. Bukan senang nak dapat ustaz. Salah satu masjid yang cakap macam tu, masjid tuan-tuan. Malam ni saya belasah pukul 12 tuan-tuan. Mampu pergi tuan-tuan. Oh, menyesal duduk depan sekali kata. Celakui betul ustaz ni. Dah masjid ni nak berhenti lah lagi 3 minit. Saya cuma nak cerita, iblis nak ajak kita masuk neraka, dia tak pernah rehat. Dia tak pernah ada syarat. Selagi mana hang dapat tarik dia masuk neraka syaitan, hang buat kerja hang. Itulah syaitan, iblis. Depa buat kita sampai ikut depa selagi mana kita belum mati. Tapi kita sama-sama kita nak ajak masuk syurga, macam-macam halangan. Bila kita kata makcik haram, makcik alah, baru 2 kali dengar ceramah nak ngajar orang. Pakcik berdosa, pakcik diamlah hang. Hang tu tak beranak, aku dah tua tau. Pakcik tak betul secara sembahyang tu. Aku sembahyang ni, Ustaz Kazim belakang aku, dia tak tegur, hang tegur aku. Amboi, nampak tak? Susahnya dakwah sekarang ni. Garang sangat ustaz tu. Buang pilah, buang tuan-tuan. Lala ustaz tu main mengajar tajwid, ma'arid li sukun, mak munfasil. Maklin yang tu saja, yang tu confirm tak kena buang. Habis tu macam mana tuan-tuan? Iblis goda kita sehabis-habis jalan. Dia dakwah ni, Allah sebut ni, ya da'u tu, menyeru dakwah. Dia menyeru siapa? Dia menyeru geng dia, hizbahu. Maka tuan-tuan, kita kena jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan jadi golongan syaitan, geng syaitan. Sebab iblis akan menggoda kita untuk memenuhkan kita dengan neraka sa'ir. Inilah peranan kita, keluarga bahagia. Ada benda haram dalam keluarga, buang. Ada benda haram yang nak masuk dalam keluarga kita, stop. Jangan. Ada benda haram yang anak kita tengok, stop. Aku tak nak syaitan ada dalam rumah kita. Kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Jangan jemu. Ketuk pintu anak pagi-pagi. Bangun, semayang subuh. Jangan jemu. Jangan jemu tuan-tuan. Pagi-pagi telefon anak. Hai, dah bangkit semayang belum? Anak duduk di KL, anak duduk di Batu Wood, telefon. Semayang, pukul 6 dah. Bangun.
Kena buat tuan-tuan. Sebab setan tak pernah jemu untuk ajak masuk neraka. Kita pun jangan jemu untuk masuk syurga, ajak orang masuk syurga. Tanggungjawab kita sebagai bapa, sebagai suami, sebagai mak. Kita tengok anak dara kita pakai seluar jin ketat masuk. Hang nak pakai seluar jin tu, hang pakai baju labuh, pakai jubah, pakai seluar jin kat dalam. Hang jangan pakai baju adik hang, pakai seluar adik hang, pergi jalan keluar rumah, bakar seluar jin lagi kot. Kena cakap tuan-tuan. Kena tengok dalam TikTok anak kita. Hari ni anak dara kita duk gedik dalam TikTok. Dia kunci pintu, dia main TikTok. Yang kita pula duk sadaqallahul azim, duk baca Quran. Yang anak kita duk TikTok ni. Cuba cek tengok akaun dia ada apa. Silat-silat yang masuk hak pakai seksi dalam TikTok kita tu, anak kita. Dulu anak orang lah, anak kita lah. Dulu anak orang. Kita tengah duduk sebelah isteri kita, duk tengok TikTok, ada gambar seksi masuk video. Haram jadah. Astaghfirullahalazim. Isteri sebelah. Apa nak jadi hari ni? Isteri pergi dapat, pergi cari balik. Tak mana dah. Oh sudah tak ni. Jahatnya perangai ni tak ni. Jadi kalau iblis tak pernah jemu menggoda kita untuk masuk neraka, insya-Allah kita juga lawan dia. Kita jangan jemu mengajak diri kita dan keluarga kita untuk sama-sama masuk dalam syurga. Saya doakan mudah-mudahan Allah pelihara kampung kita, Allah pelihara perpaduan masyarakat kita berkasih sayang selama-lamanya, tanpa mengira pahaman politik, pahaman pemikiran dan sebagainya. Kita jadikan masjid ini sebagai tempat perpaduan kita. Dan mudah-mudahan surau yang kita nak bina di sekolah yang baru ini akan ada manfaatnya selepas kematian kita sekalipun, pahalanya masih berpanjangan. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.